Okey. Dia Tuan Ponorogo yang berhijrah ke Kampung Parit Bugis ini pada tahun 1909. 1909 lepas tu yang diketuai oleh Wak Bawo. Dia datang ke sini. Lepas tu dia datang ke Parit Bugis ini, khasnya ke Negeri Johor ni lah. Dia banyak keturunan tau, orang Jawa ni. Kalau yang di Parit Bugis ni namanya keturunan daripada Ponorogo. Suku kaum Ponorogo yang ada daripada Beglen. Kan yang ada daripada macamnya dalam Teku kan ada kalau orang lalu tu ada kampung Parit Beglen, ada kampung apa ni, banyak lagi lah kalau kau ada ke Batu Pahat sebelah sana kan. Lepas tu dia datang ke sini ni, ke Johor ni lah, masih kat Muar ni, dibawa dengan dia punya kesenian dia, dengan dia punya makanan dia, makan tradisi orang Jawa tu lah. Dia macam sebagai contohnya dia datang ke sini dibawa dengan kesenian barongan, kuda kepang, rudruk dia, kentrung dia, ya. Itu pasal dulu kan tak ada TV, tak ada apa. Jadi orang dulu lepas buat apa-apa ni, macam di buat majlis, dia akan mempersembahkan di kesenian. Itu yang diwarisi daripada turun temurun hingga dekat hari ini. Macam di Parit Bugis ni adalah semua sekali kesenian tu, pasal benda dia diwariskan daripada mbah dia cucu dia sampai sekarang ni dah 4-5 keturunan. Maknanya macam Wak ni turunan yang ketiga lah. Begitu juga dengan makanan dia, ada nasi ambeng, ada pecel dia, ada tempe, ada macam-macam lah, ya. Ada ketuk ubi, ketuk rata. Jadi benda-benda tu macam tempat Wak ni untuk tarikan pelancong tu kan, benda-benda yang ada macam tu Wak murnikan lah daripada satu masa ke satu masa hinggalah ke tahap antarabangsa, diundang sampai Filipin, barongan kita sampai ke Brunei, Zapin kita sampai ke Arab Saudi. Itulah kita buat tarikan pelancong yang ada di Kampung Parit Bugis ni. Begitu juga adat-adat resam orang Jawa ni yang sekarang ni orang berminat, macam tempat Wak ni Surau Dewan, boleh katakan kalau tak PKP itu boleh katakan sebulan 2-3 kali. Orang daripada Singapura nak numpang bersanding, kan? Tak apa ni, buat majlis, doa selamat, semua sekali kat tempat Wak ni. Dan orang Jawa ni, keistimewaan dia daripada dulu, dia buyuk tau. Buyuk apa? Saya mak kau lah tu kalau buyuk kenapa? buyuk. Buyuk kenapa tanya mak kau lah. Dia boleh terjemahkan. Okey. Lepas tu, dia buat kerja ni secara gotong royong. Kan? Itu yang budaya itulah yang kita teruskan hinggalah sekarang ni. Itu sebab kalau di tempat ni, kalau dulu kalau ada majlis-majlis dibuat satu kampung, gotong royong, masak apa semua sekali. Rewang Wak. Rewang, majlis rewang tu. Begitu juga dengan keagamaan dia, tiap-tiap bulan tu ada sambutannya, ada sambutan mobil rasul, ada sambutan macam-macam lain. Kau tanya mak kau lah. Tu mengenai itu nanti kau panjangkan lagi. Okey. Kalau lagi? apa ni, macam masa yang macam Wak cakap apa, kat Parit Bugis kan orang Jawa datang kan, orang Jawa berhijrah kan. Wak tahu ke kenapa apa ni, sebab kenapa dia berhijrah ke kampung tu? Dia mulanya macam ni, dia berhijrah dulu ke sini macam Mbah Simar tu, atuk Wak ni. Dia datang sini oleh sebab dekat tanah Jawa tu tempat penempatannya tidak padat. Jadi dia datang ke sini, mulanya seorang ataupun 2-3 orang. Datang ke sini, lepas tu dia cerita kat sini ni tenang dulu. Dulu di Kampung Parit Bugis ni ataupun di mana tempat sekalipun, yang orang dia duduk,
yang dia buat kebun ni, siapa yang kuat dia banyak buat kebun, dialah yang dapat banyak buat kebun macam tu. Dulu belum ada lagi ni, pasport masuk kita ada lagi. Tu dia macam tu lah. Macam atuk Wak ni, Basimar tu, dia anaknya akadnya cuma mak kau tu lah. Jadi anak dia ada 11, dia boleh bagi kebun ke cucunya 11 orang ni semua dapat. Macam tu lah dulu. Dan orang Jawa ni dia punya sifat dia memang rajin bekerja. Lagi? Kalau orang dulu-dulu masa orang Jawa datang dah menetap, dah berhijrah dekat kampung sana, Parit Bugis, diorang punya pendidikan macam mana? Dulu pendidikan arwah atuk tu dulu. Atuk ni dah atuk Wak, bapak Wak lah. Dia dulu sekolah tak ada. Dia semua pendidikan dia semua ngaji dekat pondok. Macam atuk tu dulu ngajinya dekat Perak sana. Ngaji pondok kat sana. Lepas tu dia balik ke kampung dia ni, dia akan belajar lah. Bertanya mak kau lah dulu kat rumah. Okey. Atuk kau tu memang tempat orang mengaji semua kat tempat rumah tu. Bayang maghrib jemaah kat rumah semua sekali lah. Macam tu lah pendidikannya dulu. Tapi memang dulu kalau kau tengok dekat Johor ni, kenapa kok banyak parit? Kat mana-mana parit Salam, parit apa, parit Ibrahim, ya kan sama sana kan pada Tiari. Sebab dia dulu tanah dekat parit dekat Johor ni yang kawasan Muar berbuat ni, tanah jalan gambut. Jadi dia nak buat rumah ni, dia nak kena buat parit tu. Buat parit untuk mengalirkan air tu ke sungai kan. Barulah dia buat rumah. Boleh buat kebun, boleh buat sudut tanam, apa semua sekali macam tu lah. Faham. Jadi dia macam buat ni kan. Daripada dulu, daripada lahir dekat kampung tu, katakanlah ya, dia masyarakat dia, daripada segi keagamaan, daripada segi kepimpinan masyarakat, tu kita pelihara daripada turun-temurun. Tu sebabnya Parit Bugis ni boleh memenang pertandingan Kampung Indah peringkat kebangsaan, boleh menang dapat beberapa anugerah hinggalah diisytiharkan sebagai Desa Lestari peringkat ke-21 ni. Dan kita kat Parit Bugis ni sekarang ni kita boleh tubuhkan koperasi Parit Bugis ni yang dipimpin oleh Wak sekarang ni. Ya, kita punya aset dah dekat 2 juta. Kalau dibandingkan dengan kampung-kampung yang lain, kampung Parit Bugis ni anaknya yang berkelulusan doktor je kat sini ada 40 orang kat sini. Belum yang lain-lainnya tu. Macam Cik Muhammad tu pernah jadi pengarah Talikom yang ada, jadi pengarah kastam. Itulah daripada didikan tu lah. Didikan orang Jawa tu. Dan sekarang ni tempat Wak ni, kalau orang naik haji kan, waktu haji di kampung tempat Wak ni bukan orang sini je tau. Kita ambil daripada Singapura, daripada Brunei, datang ke sini duduk kat homestay tempat Wak. Macam tu lah kita buat. Faham? Lagi kalau orang Jawa dulu-dulu, cara pemakaian tradisional orang Jawa, pakaiannya macam mana? Dia dulu macam kalau dulu kan, kalau nak jadi pengantin tu dia ada pemakaian orang Jawa dulu. Contoh macam lengannya ada gambut, ada burung lah, apa lah, tu zaman dulu lah. Kalau belangnya tu memang boleh katakan orang Jawa lah. Itu tempat Johor ni.
Bagi bangsaan dia Teluk Belanga. Ah. Kalau yang Sultan Johor tu pasal apa dia pakai Teluk Belanga bawahnya bawahnya Pulau biasa. Itu sebab dia keturunan Bugis. Dia tu beza macam tu lah. Seni kebudayaan orang Jawa, kalau macam contoh kan ada barongan, kuda kepang. Selain daripada tu? Ya, kita ada pasal kompang pun ada, zapin dah. Itulah, tapi benda tu yang di Parit Bugis ni, kita jaga, kita mana yang kurang cantik, kita cantikkan, beri khusus untuk tarian ni, di bawah pimpinan pejabat pergi Johor punya kesenian. Akan hantar ke sana lah, budak-budak tu. Dan kita pun kat berdua sini, kalau kau datang ke tempat awak, nanti awak boleh bawa ke Museum Jawa. Kalau PKP ni dah habis, boleh kot nanti Zal datang sana. Ya, kalau korang bergambar macam mana katil orang yang orang Jawa 300 tahun dulu. Dia punya kau buka YouTube. Kau buka YouTube, kau Google kat situ tu, Kongsi Kampung Parit Bugis. Kongsi. Nanti kat situ kan kau boleh bayangkan lah macam mana gitulah. Okey. Assalamualaikum, Mak. Nak tanya soalan tentang etnik Jawa. Mak kan Mak kan dibesarkan dalam kelompok orang-orang Jawa. Jadi nak tanya, kalau masa Mak kecil-kecil dulu, boleh tak Mak ceritakan tentang macam mana keadaan pendidikan yang diterapkan pada zaman Mak kecil-kecil dulu? Waalaikumsalam. Masa zaman kecil-kecil, Mak ni dah generasi yang ketiga. Kalau masa generasi yang pertama, memang pendidikannya ni cuma agama saja. Tapi kalau yang generasi yang kedua dah mulalah dihantar ke sekolah sebahagian besarnya. Ada juga yang apabila dah sekolah macam dah jam 4 dah jam 5 diberhentikan untuk tolong mak bapak pergi ke kebun. Jadi kalau masa generasi yang ketiga, majoriti semua dah dihantar ke sekolah lah. Sekolah kebangsaan. Maknanya kalau orang dulu-dulu tu dia belajar agama je lah. Tak macam tak pergi sekolah ke apa ke. Yang mula-mula yang baru sampai, yang generasi pertama yang baru sampai dari Indon, dia memang hidup dia untuk buka kebun, mencari harta. Bila dia dah ada anaknya tu mula diterapkan untuk pendidikan agama. Ada yang dihantar ke sekolah pondok, tapi kebanyakannya cuma tahu mengaji dengan menulis jawi je lah. Tu yang dulu-dulu memang waktu tu sekolah yang ada pun sekolah aliran Inggeris je, aliran kebangsaan belum ada lagi waktu tu. Sebab kalau tak silap, arwah Atuk adalah antara pengasas sekolah kebangsaan. Arwah Atuk. Tapi Atuk sendiri tak pandai membaca Rumi. Dia tahu baca Jawi dengan mengaji je lah. Sebab dia sekolah pondok, dia hantar ke sekolah pondok. Faham. Soalan seterusnya, kalau macam kita kan sekarang kan kita dah diketahui sebagai orang Islam kan. Tapi kalau dalam etnik Jawa, dia ada agama lain ke selain agama Islam? Ataupun kepercayaan lain ke? Yang datang, rata-rata yang datang dari sana ke terutama ke Johor lah.
ke Muar ataupun ke Batu Pahat ni majoriti Islam lah. Islam. Tak ada dengar yang bukan Islam. Yang Tapi awal-awal dulu yang dia datang ke sini untuk membuka tanah tu lah. Tapi yang kebanyakan yang sekarang ni kita dengar daripada sana yang pergi sini untuk sebagai kerja orang gaji ke kontrak ke, itu ramai pula yang bukan Muslim. Faham. Maknanya selain Islam ada je lah kepercayaan lain. Ada. Seterusnya orang Jawa ni seni kebudayaan yang paling terkenal dia ada banyak ke tak yang dibawa ke tanah Melayu masa zaman dulu? Kalau ikut masa dulu-dululah, masa kecil-kecil dulu selalu juga tengok macam wayang kulit, kuda kepang. Itu memang bahasa macam wayang kulit, itu memang bahasa Jawa keseluruhannya, tapi bahasa Jawa halus lah. Kalau yang muda-muda generasi ketiga ni kebanyakan dah tak tahu Jawa halus tu. Ataupun barongan, itu memang daripada dulu dah ada lah. Kalau macam yang seni yang Mak cakap tadi macam barongan dengan kuda kepang tu, sekarang ni masih amalkan lagi tak dekat Malaysia? Masih ada lagi kat kampung mak sana, masih ada lagi. Kalau dekat Batu Pahat ni ada juga, tapi dah kurang lah dia yang kuda kepang yang untuk menari, untuk buat persembahannya tu memang masih ada. Tapi kalau orang dulu kan sampai yang yang mabuk tu, itu dah kurang, tak ada lagi, sebab itu macam menyalahi hukum Islam. Tapi kalau masa yang dulu kan kat kampung kan masih ada je lagi yang macam tu. Masih ada tapi dah kurang lah. Dah dikurangkan. Faham. Kalau ikut etnik Jawa, kalau macam orang Melayu kan dia ada macam-macam jenis pakaian tradisional. Kalau etnik Jawa dia ada pakaian tradisi yang memang khas menunjukkan tu orang Jawa ke tak? Kalau sekarang ni macam tak adalah, sama je. Kalau dulu kalau Mak tengok arwah nyai yang dulu, bukan nyai Mak tau. Buyut lah kiranya. Buyut. Itu dia memang suka pakai baju kebaya yang ada kerongsang, pakai dengan kain batik, kebaya pendek gitu. Kemudian dia macam kain kasa, gunakan kain kasa. Sekarang memang macam dah tak ada lah, sama je. Lepas maknanya kalau orang rupanya akan pakai, kebanyakannya akan pakai baju kebaya lah kan. Kalau lelaki? Kalau lelaki sama je, baju Melayu. Kalau dekat Johor ni baju Melayu Teluk Belanga lah. Teluk Belanga, bukan Cekap Musang. Orang dulu-dulu tu masa orang macam zaman Mak kecil-kecil semua tu, ada tak arwah nyai bagi tahu tentang adat-adat ataupun pantang larang yang boleh buat ataupun tak boleh buat? Pantang larang, apa maksud dia tu? Pantang larang bukan budaya, adat adat. Kalau adat ni banyak daripada dulu. Kalau masa zaman Mak kecil-kecil dulu, memang masuk aja sebelum maghrib, semua anak-anak ni mesti dah ada di rumah. Tingkap semua dah kena tutup. Artinya dah berkumpul semua anak beranak kat dalam rumah. Kemudian kalau adat yang biasa tu, terutama kalau mengaji, kalau khatam nanti dibuat, habis khatam dibuat macam pulut kuning, kemudian disedekahkan kepada jiran-jiran, budak-budak yang sama-sama mengaji. Kemudian kalau
mengandung 3 bulan dah macam ada doa selamat. 7 bulan dah, kalau sekarang manditian, kalau orang Jawa nama tingkepan. Tingkepan tu cara dia ibu yang mengandung tu dimandikan dengan 7 jenis bunga dengan suami isteri dia lah. Dan selepas tu suami dia suruh belah kelapa muda. Kalau belahnya tu tengah, menandakan anaknya lelaki. Kalau berselisih, itu perempuan. Itu kepercayaan je, tak tepat pun. Selalu tengok tak tepat pun. Kemudian kenduri dia mesti ada cendol dan rojak daripada 7 jenis buah-buahan, kalau tak silap lah. Kalau kalau macam hari raya dulu kan, kita kan selalu buat macam mahaban tu kan. Orang kata baraan tu pun salah satu adat orang Jawa ke? Itu salah satu, tapi masyarakat di negeri Johor memang selalu buat. Baraan tu boleh buat adik-beradik ataupun satu kampung. Selalunya baraan ni dia buat dari rumah ke rumah. Sehingga habis rumah kat kampung tu lah, dan semua naik, dibacakan doa dan berselawat. Kalau satu lagi adat ni, kalau dia yang tadi kan lepas 7 bulan, kemudian kalau dia bersalin, dalam tempoh 7 hari selepas bersalin, dia ada setiap hari, setiap malam tu ada orang datang bawa makanan untuk menilik bayi. Kalau sekarang menilik bayi, kalau dulu kata dia buat macam apa nama istilahnya, lupa. Tapi ada malam tu dinamakan lek-lekan. Lek-lekan tu artinya dia macam bertandang, beramah mesra, kemudian sampai dalam pukul 12 ke apa baru dia balik, macam tu. Buat. Kalau lenggang perut tu pun lenggang perut tu tingkepan tadi sama. Manditian kalau sekarang kata. Tapi sekarang tu, sekarang ni tak dibuat lagi pun. Cuma kenduri doa selamat je. Lepas tu, kalau macam makanan tradisi orang Jawa kan, mak selalu ada masak pecel, ungkep tu. Itu memang asli daripada Jawa ke? Yang tahu mak lah, masakan tu memang daripada kecil dulu. Arwah nyai memang dah selalu masakkan untuk anak-anak dia. Ungkep biasanya ungkep ayam lah ataupun daging. Kalau pecel ni, dia ada 2 jenis pecel. Pecel yang sayur-sayur tu ataupun namanya janganan, ataupun pecel ikan ke ayam ke sayur ke, itu pecel juga. Dia orang Jawa ni masakan dia kebanyakannya ada rempah ratus ataupun herba yang selalunya ditanam di kawasan rumah dia, seperti cekur, temu kunyit, lengkuas, serai. Kebanyakan masakannya ada rempah-rempah herba yang ditanam sendiri. Contohnya macam tu tadilah, pecel dia bubuh cekur. Kalau macam kendo, dia bubuh cekur, dia bubuh temu kunci. Itu antara masakan yang lauk lah. Kalau masakan yang selalunya dia buat macam sarapan pagi, orang dulu bukannya orang senang. Kemudian satu lagi, orang Jawa ni dia memang seorang yang jimat sangat. Bukan lokek, tapi dia jangka masa panjang anak-anak dia, fikirkan anak-anak dia. Jadi selalunya dia punya sarapan ni adalah daripada hasil tanaman dia sendiri. Ubi ke,
keladi selatah ke, keladi ke, keledek ke. Dan benda tu kalau ubi selatah tu bila direbus dijadikan macam-macam, antaranya ialah getuk selatah. Itu famous di negeri Johor, getuk selatah. Apa tu? Ketiwul. Ketiwul tu daripada ubi. Tapi mak sendiri pun tak tahu kalau ketiwul tu sebab sekarang dah tak boleh. Tu orang dulu-dulu dia prosesnya terlalu lama, banyak. Kemudian punten tu daripada nasi, sebab dia tak ada sekarang. Banyak orang nak buat punten ni pun mak selalu makan dulu. Punten ni nasi yang dimasak dengan santan, kemudian dibubur garam, kemudian ditumbuk. Dulu ditumbuk dengan pelepah kelapa. Kemudian dimasukkan upih. Upih, kau tahu upih? Tahu. Yang tak tahu. Daripada pinang tu disiap jadi upih. Nanti ditekan-tekan kat dalam upih tu, kemudian baru dipotong-potong. Sama juga dengan gablok. Gablok ni sama juga macam tu, tapi daripada pulut. Kalau punten daripada beras nasi. Itu daripada pulut. Jadi dia lekit. Dan boleh dimakan dengan sambal ke, kari ke. Tu. Sedapnya lapar. Apa? Seterusnya, masa mak kecil-kecil, mak kan dikira generasi yang ketiga kan? Ketiga kan? Masa mak kecil-kecil, permainan tradisi yang mak selalu main ada kaitan daripada Jawa ke tak? Ke tak sama ada. je? Sama. Sebab orang yang daripada Jawa itu, yang masa datang ke sini, kan dia dah dewasa. Bukan daripada zaman kanak-kanak. Jadi sampai sini dah kira samalah. Sebab tengok kat mana-mana sama je dengan apa, walaupun masa kat Jawa, misalnya dekat Batu Pahat ke, dekat Muar ke, tengok cara permainan dia sama je. Contohnya main sembunyi-sembunyi. ting-ting brok. Tahu ting-ting brok? Ting-ting tu yang kotak-kotak tu kan? Yang kotak-kotak diletakkan tu. Itu. Ataupun main lempar kasut. Ataupun main galah. Sama je. Itu je permainan zaman dulu-dulu. Kira sama je lah dengan semua. Tak ada beza pun. Kalau kita tengok dekat negara Indonesia kan, banyak bangunan-bangunan yang berlainan, macam tak pernah nampak. Macam seni bina bangunan diorang kan lain daripada dekat Malaysia kan. Kalau dekat Malaysia ni, ada tak seni bina yang melambangkan keturunan orang Jawa? Ke tak ada? Sama je. Kalau ada pun kesenian yang dia punya ukiran-ukiran tu yang memang dibawa dari sana, bawa ke Malaysia ni, terutama ke negeri Johor lah yang banyak Jawa. Ala ukiran daripada kayu dijadikan sebagai perabot, misalnya kerusi, meja. Itu ukiran macam kerusi depan tu adalah daripada Jawa. daripada Indonesia. Kebanyakan dia dari sana dibawa ke sini, ataupun orang sini buat berdasarkan apa yang dekat sana. Kalau rumah tu sama je. Sama je lah bentuknya. Soalan yang terakhir, dalam bahasa Melayu dengan bahasa Jawa ni, nak katakan dia punya perbezaan dia banyak ke ataupun lebih kurang je dalam bahasa dia? Ada yang lebih kurang sama, ada yang berbeza. Misalnya kalau mak cakap
ngompol. Kau tahu ngompol Tidur kan? kencing malam. Kencing malam. Dia lebih daripada satu perkataan. Kelilipan. Alah, apa lah. Kelilipan kau tak tahu, tapi istilah bila sebut kelilipan, kalau orang Jawa dia terus tahu spontan. Mata yang masuk habuk ke sampah, itu namanya kelilipan. Satu perkataan, tapi kalau dalam bahasa Melayu kena Terangkan uraikan. lebih. Banyak sebenarnya. Kalau Ngences. Kau tahu ngences? ngencas ni apa? Air Air liur. mengalir keluar. Lepas tu macam mak cakap tadi kan, ada yang masa kalau orang generasi yang pertama, orang Jawa generasi pertama kan, dia punya bahasa kan bahasa Jawa halus. Lepas tu yang sekarang ni kan tak bahasa kasar. Dia ada beza ke? Macam contoh kan, orang Jawa kan ada macam ada sub-etnik, Ponorogo, Menggelan, tu semua dia ada beza bahasa ke? Kalau tu macam Ponorogo dengan Glen tu dia beza tak banyak. Kadang dia punya slang dia ataupun satu dua perkataan. Tapi faham lah. Tapi perkataannya digunakan misalnya kalau tempat mak cungor. Kau tahu cungor? Cungor tu kalau bahasa Ponorogo kat tempat mak, dia bahasa kasar. Cungor tu adalah hidung, sesuai untuk hidung untuk binatang. Tapi kalau dekat Pontian, Jawa apa tak tahu kat Pontian tu, dia gunakan untuk orang. Cungor tu. Tapi Istilahnya masih sama lah, maksud dia hidung. Tapi kalau kat tempat mak disebut cungor tu macam kasar, macam tak sesuai. Macam tu lah. Tapi kalau faham aja. Tapi bahasa halus generasi pertama je yang masuk kat sini dia gunakan, sebab bahasa halus ni biasanya digunakan daripada orang yang muda untuk bercakap dengan orang yang lebih tua ataupun orang yang sama-sama tua dia gunakan. Tapi kalau generasi yang ketiga macam mak ni tak pandai. Walaupun zaman dulu mak daripada kecil sampai zaman sekolah memang gunakan sepenuhnya bahasa Jawa. Bila anak-anak dah pergi sekolah, baru dia tahu gunakan bahasa Melayu, barulah dia belajar sendiri bahasa Melayu. Dekat rumah tak pernah pun diajar bahasa lain. Berbeza dengan generasi yang keempat, yang kelima, dia faham bahasa Jawa tapi tak tahu tak pandai cakap. Lagi contoh bahasa Jawa, kalau Guyup. Yang Guyup? itu guyup yang awak Ipok cakap. Guyup, kalau bahasa Jawa bila disebut guyup je kita dah dapat gambaran tau, satu perkataan je. Tapi kalau nak diterjemahkan dalam bahasa Melayu, guyup tu dia macam baik kepada semua orang, bekerjasama, tolak ansur, semua tu guyup. Macam adik-beradiknya guyup. Guyup artinya sentiasa baik, bersangka baik, tolong menolong, semua ada. Kalau Dia satu perkataan je tapi boleh jadi kalau dari segi macam kata diri nama, macam nak panggil, contoh Cahila panggil mak, kalau orang Jawa dalam bahasa Jawa still panggil mak ke mbok. Mbok tu generasi pertama dulu, mbok dia panggil. Sebab mak pernah dengar nyai panggil mak angkatnya tu mbok. Tapi sekarang dah tak pernah ada pun, ganti mak lah. Kalau ayah, bapak. Ayah, bapak. Kalau adik-beradik? Adik-beradik biasanya kalau anak saudara panggil pakcik. Sekarang pakcik kalau bahasa Melayu purata semua kan. Katakanlah ada 5 adik-beradik, daripada semua dah ada anak, katakanlah anak saudaranya panggil semua pakcik ke makcik. Tapi kalau adat orang Jawa, katakanlah mak ni anak yang ke-7, anak mak panggil abang atau kakak-kakak mak tu wak. Wak, sama ada wak lelaki ke wak perempuan tu sebut namalah wak sabar. Kalau yang bawah mak kau panggil baru panggil makcik ke ataupun lek.
Lik. Macam Lik Anin tu. Kau panggil Cik Anin tu kan? Lik Anin lah. Lik. Artinya dia macam adalah perbezaan. Kalau Big Kemudian tu? kalau Big tu dia makcik juga. Bibik. Big siapa? Big siapa? Boleh juga gunakan Big. Kemudian anak-anaknya, oleh kerana dulu atuk ada anak sulung, anak saudara atuk, kita sepupu mak kan, semua panggil mak kakak. Walaupun mak ni jauh lebih muda daripada dia. Sebab anak kepada wak dia yang sulung lah. Faham. Jadi semua panggil macam ni. Kalau kalau belah ayah kan, ayah nombor 3 kan, kemudian maklum tu anak yang sulung kan, Maklum. semua panggil anak Akak. tu panggil kakak. Cakap Kak Macam Faiza. ni, macam Cik Yah, Cik Yah yang bungsu kan, anak-anak Cik Yah panggil kau kakak. Sepatutnya macam Amy tu jauh lebih tua daripada kau kan, panggil kakak. Itu kalau diikutkan lah. Kalau orang dulu ikut macam tu, panggil kakak. Panggil kakak ke kakak. Sama ada dia lebih tua ke lebih muda, sebab ikut. Sebab dulu mak tak suka. Sebab yang dah tua-tua, kita baru kecil-kecil dia panggil kakak. Kita panggil dia gunakan nama dia. Dia tak sedap. Faham. Tapi sekarang dah tak ikut sangat lah, sebab macam kelakor. Ya tu. Okey, itu je soalannya. Terima kasih, Mak.